Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadfina Hanim binti Muhammad Rafi dari kelas DIB 1A, nombor matrik F1030. Hari ini saya dan 3 orang kawan saya akan menceritakan tentang susur masa etika dan peradaban berdasarkan pra-kolonial, kolonial dan pasca-kolonial. Etika dan peradaban penting dalam sesebuah masyarakat. Namun, terhadap penghayatan berbeza dan dipengaruhi oleh perkembangan sejarah, struktur sosial dan biografi masyarakat berkenaan. Penghayatan etika dan peradaban boleh dihuraikan dan difahami mengikut acuan Malaysia berdasarkan susur masa evolusi sejarah iaitu pra-kolonial, kolonial dan pasca-kolonial. Sifat dan kefahaman mengenai etika berciri moden diperkenalkan dan dilaksanakan semasa pra-kolonial Eropah. Sebelumnya, pada era pra-kolonial dalam wilayah alam Melayu, konsep adab dan adat iaitu adat resam dan adat istiadat merupakan sebahagian daripada bentuk etika ketika itu. Gabungan kedua-dua bentuk etika iaitu tradisional dan moden telah tergarap pada era pasca-kolonial yang pula tersulam dalam acuan Malaysia. Penekanan kepada penghayatan mengundang kita mengupas secara terfokus terhadap idea, proses dan praktis etika dan peradaban dalam masyarakat Malaysia dulu dan sekarang. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Jasmika Mazrin binti Muhammad Jasmaniza. Saya dari kelas DIB 1A. Nombor pendaftaran saya ialah 17DIB20F1010. Hari ini saya akan berkongsi tentang perkembangan susur masa etika dan peradaban pada zaman pra-kolonial. Pertama sekali, apa itu zaman pra-kolonial? Zaman pra-kolonial ialah zaman di mana negara ini belum dikenali sebagai Malaysia dan belum dijajah oleh penjajah luar. Etika telah terjelma dalam tingkah laku serta kehidupan seharian kita, sama ada formal atau tidak formal. Ia disebut sebagai adat, adat resam dan adat istiadat. Pertama sekali, apa itu adab, adat resam dan adat istiadat? Adab ialah perilaku dan perbuatan yang sopan, budi pekerti yang halus, berbudi bahasa, tingkah laku yang baik dan bermoral. Contoh beradab yang pertama ialah tidak meninggikan suara dengan orang yang lebih tua. Yang kedua ialah memohon maaf jika terkasar bahasa. Yang ketiga ialah tidak gelojoh dan bercakap ketika makan. Seterusnya ialah adat resam. Adat resam ialah adat yang menjadi pembawaan atau kebiasaan kepada sesuatu kaum. Contohnya, adat dan pantalara masyarakat Melayu ketika mengandung, perkahwinan dan kematian. Contoh fasa yang perlu dilalui untuk perkahwinan ialah merisit, meminang, bertunang, akad nikah, berinai dan perkahwinan. Kepentingan adat resam ialah melambangkan identiti sesebuah negara. Selain itu, dapat memupuk perpaduan negara. Yang terakhir ialah mencerminkan budi pekerti masyarakat Malaysia. Akhir sekali ialah adat istiadat. Adat istiadat pula ialah majlis rasmi ataupun upacara untuk menyambut sesuatu peristiwa. Contohnya, majlis pertabalan yang di Pertuan Agong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ain binti Khairuddin daripada kelas DIB 1A dengan nombor pendaftaran 17 DIB 20F1012. Saya ingin menjelaskan tentang maksud kolonial. Definisi kolonial adalah satu sejarah fenomena yang berlaku di seluruh dunia ke era permodenan merentasi masa, merangkumi pelbagai orang yang berbeza seperti Hittites, Inca dan Empire British, kolonisme Eropah atau imperialisme. Banyak negara yang dijajah oleh orang Eropah termasuk negara kita juga. Kolonial membawa adab, adat resam mereka yang tersendiri yang kita selalu sebut sebagai etika, etos dan juga etiket. Tiga perkara ini mereka telah laksanakan dalam kehidupan, termasuk juga dalam sistem pemerintahan mereka. Masyarakat kita pada zaman kolonial mempunyai hubungan langsung, sama ada mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan pihak kolonial British. Pihak kolonial British telah telah melihat perkara tersebut secara tidak langsung telah dilaksanakan dalam kehidupan seharian mereka. Etika.
Etika berasal daripada perkataan Perancis etis, iaitu prinsip-prinsip, akhlak atau sistem moral, dan ianya adalah satu cabang falsafah, di mana ia banyak diterapkan dalam masyarakat zaman dahulu ke zaman moden. Contoh situasi, seorang jururawat yang dilatih dengan kod etika kejururawatan sepatutnya akan bertindak mengikut kod berkenaan semasa dia bertugas. Tetapi disebabkan menghayati kod etika pekerjaannya, beliau telah membantu sesiapa sahaja tanpa mengira siapa dan bila. Ethos. Ethos adalah istilah untuk menunjukkan ciri sesuatu bangsa. Di dalamnya terkandung identiti dan jati diri seseorang. Konsep ini berkaitan dengan sejarah sosial yang dikongsi, terkandung dalam perlembagaan dan mendukung tadbir urus serta pembangunan. Etiket. Etiket bermaksud adat istiadat yang bermaksud istilah tradisional. Kini, konsep ini sering digunakan dalam konteks organisasi untuk menunjukkan tata cara, peraturan berkaitan protokol dan etiket sosial dalam majlis. Contohnya, protokol ketika makan, menyambut tetamu dan lain-lain. Hai dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atifah binti Abdul Ghazi dan saya dari kelas DIB 1A. Nombor pendaftaran saya ialah 17 DIB 20F1008. Hari ini saya akan menerangkan tentang pasca kolonial. Apakah itu pasca kolonial? Sebelum itu, kita mestilah mengetahui maksud pasca. Pasca ialah selepas. Maka, maksud pasca kolonial adalah selepas kolonial. Pasca kolonial adalah gabungan antara zaman tradisional dan zaman moden. Zaman pasca kolonial merupakan era moden. Sekarang pun kita sudah boleh lihat masyarakat kita menerima variasi etika secara meluas dengan secara langsung ataupun melalui teknologi yang semakin canggih pada abad ini. Seterusnya, nilai etika yang bercampur aduk ini telah menyebabkan budi pekerti, tingkah laku dan bahasa individu semakin lemah dan merosot. Bagi lebih jelas, tontonlah video ini yang menunjukkan contoh bahasa yang digunakan pada masa sekarang. Di sini, saya sertakan satu video yang menunjukkan bagaimana remaja sekarang berinteraksi satu sama lain. You dah tengok dah video TikTok yang viral semalam tu? Video apa? I belum tengok lagi lah. Alah, video TikTok yang makan-makan tu. I craving tau lepas tengok video tu. Ha, dah tengok kan? Itulah salah satu contoh pasca kolonial. Sedih melihat bahasa Melayu dicampur dengan bahasa lain. Jadi, kita seharusnya memartabatkan bahasa ibunda kita dalam diri kita. Bab 4. Klinikan adat resam di Malaysia. Apa itu adat resam? Adat resam ini meliputi seluruh aspek bermula dari kelahiran, perkahwinan dan kematian yang terdapat di dalam hidup masyarakat. Di Malaysia, kita mempunyai tiga kaum utama iaitu Melayu, Cina dan India. Tidak dilupakan juga dengan kaum orang asli yang tinggal di Malaysia. Adat resam Melayu. Kelahiran. Sebelum melahirkan anak, sudah dipesan bagi orang Melayu dilarang untuk memukul, mencedera dan mendera binatang kerana dikhawatiri anak yang bakal lahir mengalami kecacatan. Selepas melahirkan anak, salah satu adat Melayu ialah ibu yang telah melahirkan anak sebaik-baiknya berpantang selama 40 hari. Seterusnya, adat perkahwinan. Pertama, adat merisik dan melamar akan diadakan sebelum bertunang. Kedua, barang-barang hantaran mestilah ganjil dalam bentuk bilangan. Ketiga, majlis perkahwinan akan dimulakan dengan upacara akad nikah. Akhir sekali, kematian. Pertama, jenazah akan dimandikan, dikafankan dan disembahyangi. Yang kedua, keluarga si mati akan mengadakan kenduri arwah dan doa selamat pada hari pertama kematian, ketiga, ketujuh, ke-44 dan ke-100 hari. Yang ketiga pula, berkabung selama 40 hari. Adat ini biasa dilakukan jika ada pembesar yang meninggal dunia dan rakyat akan diharuskan berpakaian tertentu. Contoh terbaru perkabungan ialah pada tahun 2019.
Seluruh rakyat Kelantan diwajibkan untuk berkabung selama 40 hari berikutan kemangkatan Sultan Ismail Petra, almarhum Sultan Yahya Petra. Sekali lagi bersama saya, Jasmine Kamazrin binti Muhammad Asman Nizam. Kali ini saya akan berkongsi tentang keunikan adat resam bagi kaum Cina. Seterusnya, perkenalan bagi adat resam kaum Cina. Masyarakat Cina di Malaysia juga seperti masyarakat-masyarakat lain yang mempunyai adat dan cara hidupnya yang tersendiri. Ini memandangkan berlakunya proses kemasukan secara besar-besaran kaum Cina ke Tanah Melayu pada awal abad ke-19 dahulu. Kemasukan kaum Cina ke Tanah Melayu sekali segala adat istiadat mereka. Masyarakat Cina juga mempunyai adat tentang perkahwinan, kematian dan sebagainya. Yang pertama sekali ialah kelahiran. Kelahiran anak mengikut adat dan pantang larang Cina ialah sangat penting. Si ibu dan kandungannya amat dititik beratkan oleh keluarga. Contohnya, si ibu dilarang untuk melakukan kerja memaku kerana dikhawatiri bayi akan mengalami kecacatan. Seterusnya, dilarang memberikan nama sebelum bayi dilahirkan. Si ibu juga akan berpantang selama 40 hari. Info lain ialah pada hari ke-29, rambut bayi akan dicukur dan terus dibungkuskan dengan kain merah. Bungkusan itu pula akan digantung di tepi bantal bayi selama 100 hari kemudian akan dibuang ke dalam sungai. Yang kedua ialah perkahwinan. Kepentingan meneruskan kesinambungan keluarga di dalam masyarakat Cina menyebabkan perkahwinan seorang anak lelaki di dalam keluarga adalah amat penting. Secara tradisinya, perkahwinan tersebut akan mengikuti beberapa upacara yang bermula dengan merisik oleh seorang perantara hinggalah ke perkahwinan. Hari pertunangan akan dilakukan berdasarkan kalender Cina dan ia hendaklah bersesuaian dengan bintang kelahiran kedua-dua pasangan. Yang terakhir ialah kematian. Dalam masyarakat Cina, pengebumian adalah acara yang amat meriah dan dipenuhi dengan peraturan dan adat yang tertentu. Antara adatnya ialah mayat akan disapu minyak wangi dan disolek. Seterusnya, mayat akan diusung ke jerat Cina dengan iringan lagu. Selain itu, harta si mati juga akan diletakkan bersama dengan mayat di dalam keranda. Oleh kerana adat kematian ini dianggap terlalu penting dalam masyarakat Cina, banyak kepercayaan dan pantang larang yang mesti diperhatikan dan dipatuhi apabila berlakunya sesuatu kematian. Jadi, dengan ini berakhirlah perkongsian saya tentang keunikan adat resam bagi kaum Cina. Terima kasih. Masyarakat India. Masyarakat India merupakan etnik ketiga yang terbesar di Malaysia dan juga salah satu kaum yang telah menyumbang ke arah pembentukan kaya dengan ciri-ciri kebudayaan mereka dan masih mengekalkan kebudayaan tersebut sehingga kini. Adat resam yang diamalkan oleh masyarakat India mempunyai banyak persamaan dengan kebudayaan masyarakat Melayu. Ini jelas telah terlihat dalam aspek kelahiran dan perkahwinan. Seperti juga masyarakat lain, masyarakat India juga terdiri daripada pelbagai suku kaum. Pada aspek sejarah, orang India Malaysia ialah satu kaum yang berketurunan daripada mereka yang berhijrah dari India Selatan semasa pemerintahan British di Tanah Melayu. Orang India telah berhijrah ke Malaysia sejak 2000 tahun yang lalu. Kedatangan mereka secara berkumpulan seperti komuniti Citi Melaka dan komuniti Mamak semasa Kesultanan Melaka dan semasa penduduk Melaka oleh orang Portugal dan Belanda. Tujuan penghijrahan mereka ke Tanah Melayu ialah mensasarkan tujuan perniagaan atau perdagangan. Pada tahun 2005, orang India merupakan lebih kurang 7% daripada penduduk di Malaysia, sekitar 1.8 juta rakyat. Daripada aspek perkahwinan, Tirumana bermaksud penyatuan atau ikatan suci melalui perkahwinan antara pasangan suami isteri hingga kekal ke akhir hayat. Terdapat 3 jenis perkahwinan dalam masyarakat India, iaitu Vaitikat Tirumanam, Tamil Tirumanam dan Dia Tirumanam, yang mana perkahwinan ini dijalankan adalah berlandaskan aspek suku kaum. Antara adat yang dilakukan untuk menghormati dan mendapat restu termasuk menyerahkan sebiji kelapa yang dilubangkan di bahagian atasnya, menuangkan air susu ke dalamnya, memberi sirih, mencium tapak kaki kedua ibu bapa, memberikan hadiah roti kepada bapa mentua serta sari kepada ibu mentua dan wang. Biasanya, pasangan pengantin akan bertukar-tukar kalung bunga sebanyak 3 kali dan berkongsi air minuman susu yang bercampur dengan pisang di dalam gelas. Upacara ini menandakan pasangan ini secara rasmi dalam menjadi suami isteri.
Daripada aspek kematian, bagi masyarakat India, mereka mempercayai konsep kelahiran semula, iaitu kematian adalah ibarat tidur dan mereka akan bangun semula selepas tidur. Sarjana India juga mengatakan kematian adalah perpisahan roh dan jasad, di mana jasad akan hancur tetapi kembali ke alam barzah. Dalam masyarakat India, mayat akan dibakar atau dikebumikan. Untuk melaksanakan upacara ini, pelbagai adat ditentukan. Upacara menanggalkan tali. Tali bagutan merupakan upacara menanggalkan tali semasa berlakunya sesebuah kematian dalam sesebuah keluarga. Tali iaitu rantai suci perkahwinan hanya boleh ditanggalkan oleh isteri setelah suaminya meninggal dunia. Upacara baikarasi. Setelah dimandi dan dihias cantik, mayat akan dimasukkan ke dalam keranda. Pada masa yang sama, lagu-lagu suci dimainkan. Saudara mara akan memberi penghormatan yang terakhir kepada si mati dan mendoakan agar roh si mati tenang. Pada masa yang sama, ucapan Tena Adudaya Cina Nepotori disebut beberapa kali sebagai menandakan upacara tersebut telah direstui oleh Tuhan. Ahli-ahli keluarga akan mengelilingi mayat mengikut lawan arah jam sebanyak 3 kali sebagai tanda penghormatan. Kolikati. Kolikati bermaksud periuk tanah liat yang mengandungi api. Periuk tersebut diangkat dengan menggunakan pelepah kelapa yang dibelah 3. Di bahagian ujung diikat pada periuk. Kolikata dibawa oleh ahli keluarga si mati, sama ada anak ataupun bapa. Anak sulung melakukan untuk bapa yang telah meninggal, manakala anak bongsu melakukan untuk ibu. Seseorang yang membawa kolikati mengiringi mayat. Sebelum itu, pembawa kolikati dikehendaki mencukur rambut untuk menunjukkan bahawa mereka akan hidup lebih bahagia seperti rambut yang baru tumbuh. Daripada aspek perayaan bagi kaum India, setiap bangsa dalam negara Malaysia mempunyai perayaan yang tersendiri bagi kaum mereka tersendiri. Bagi kaum India, mereka merayakan perayaan mereka seperti Deepavali, Thaipusam dan Pongal bagi setiap tahun. Bagi perayaan Deepavali, peganut Hindu akan menjalani mandi minyak yang melambangkan penyucian badan dan semangat. Selepas upacara penyucian yang melambangkan permulaan yang baru, peganut Hindu akan mengunjungi kuil di mana patung Dewa Buddha akan dikalungkan dengan kalungan bunga. Bagi Thaipusam pula, merupakan perayaan menghapuskan dosa-dosa yang telah dilakukan di atas muka bumi. Tidak semua peganut Hindu melakukan nazar. Nazar yang membawa maksud memohon sesuatu hajat kepada Dewa Murugan, dan jika permohonan dikabulkan, maka satu acara tertentu diadakan sebagai tanda kesyukuran. Bagi Pongal pula, perayaan ini diraikan secara beramai-ramai, iaitu dengan memasak menggunakan periuk daripada tanah liat. Bertujuan untuk menandakan masa mereka menuai hasil tanaman. Ia membawa muhibah dan persaudaraan kepada mereka yang telah lama terpisah. Perayaan Pongal ini boleh dianggap sebagai hari masyarakat. Hindu mengukuhkan ikatan sesama mereka. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang adat resam orang asli. Orang asli mewarisi adat dan kepercayaan yang kaya dengan pantang larang. Mereka berpegang kepada kepercayaan animisme dan dinaungi oleh semangat alam dan tumbuh-tumbuhan. Orang asli mempercayai kepada semangat baik dan jahat. Setiap benda mempunyai semangat dan boleh membawa kepada kebaikan dan kemudaratan. Terdapat banyak adat resam orang asli. Contohnya ketika mengandung. Ketika mengandung, mereka akan mengadakan acara melenggang perut. Ini bertujuan untuk mengusir segala anasir jahat dan juga menjamin keselamatan ibu dan bayi. Seterusnya, wanita mengandung juga tidak boleh mempertawakan binatang seperti monyet. Ini kerana dikhawatir bayi yang akan dilahirkan nanti akan menyamai dengan haiwan tersebut. Seterusnya, kita pergi kepada adat resam orang asli dalam perkahwinan. Dalam masyarakat orang asli, perkahwinan di antara saudara sepupu adalah dilarang sama sekali. Yang kedua, pengantin lelaki dan perempuan seharusnya berasal dari kawasan lain atau ladang yang berlainan. Yang ketiga, upacara perkahwinan mahmeri yang bermula sebelum malam. Pengantin lelaki diiringi ke atas piramid sambil diapit oleh 2 orang kanak-kanak lelaki dan 3 orang kanak-kanak perempuan. Kesimpulannya, masyarakat orang asli masih teguh dalam mengamalkan adat resam mereka. Bagi mereka, adat resam semasa hamil amat dititik beratkan seperti adat-adat berkaitan dengan kehidupan yang lain. Terdapat sedikit persamaan adat resam Melayu, terutamanya dalam beberapa adat kelahiran tertentu di dalam masyarakat orang asli.